There you go. Here's what you said last month. Let's sort out the pitch. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. Clear tak suara saya? Ya, alhamdulillah, syukur tawakallah malam ni kita dapat sama-sama berjumpa pada satu majlis ilmu yang sangat luar biasa. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ni, saya ingin menjemput Ustaz Azrai untuk membacakan doa. Dipersilakan Ustaz Azrai. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ada Allah SWT. Pertama-tama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat sama-sama berkumpul bagi mendengar perkongsian insan yang hebat insya-Allah, dan juga dengan rahmat Allah SWT juga kita diizinkan masuk ke dalam Zoom meeting protest group BFCO dan juga KJO pada malam ini, dan bagi memberkati majlis ataupun majlis ilmu kita pada malam ini, kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan lahu minan nar wa afatan minal hisab. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah, semoga majlis kita pada malam ini dipermudahkan. Seterusnya kita mendapat rahmat daripada Allah. Amin. Okey. Mungkin ada yang ada cabaran ke? Okey. Yang tak boleh masuk ke?
Okay, kalau ada yang team ataupun Ada. okay, kalau ada team yang tak boleh masuk, cuba lagi sekali sebab maybe malam ni ada sikit cabaran, kena log in dulu ke, ada yang terkeluar ke. Okay, bila cuba lagi sekali untuk masuk, remind balik kepada team masing-masing. Okay, malam ni rasa macam sedikit nervous sebab dah lama tak jadi MC majlis. Okay, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Okay, pada siapa yang baru first time kenal saya, nak kenal dengan saya. Okay, so nama saya Syarifuddin bin Syawal. Okay, berasal daripada Sempang Renggam, Johor. Okay, sebelum tu boleh kita survey sikit siapa kat sini daripada Johor. Boleh komen, boleh type dulu dekat ruangan komen daripada utara ke, sebab saya nampak macam Ustaz Azman tu. Hui, jadi nervous saya. Ustaz Azman dengan Ustaz Zama tu daripada utara. Okay, so boleh komen dari Kulai ke, daripada Negeri Sembilan ke, Kelang ke. So boleh komen, meriahkan sikit kita punya komen. Okay, sambil-sambil kita boleh suai kenal. Okay, kan, wow, daripada Singapura pun ada, luar biasa. Nampak tak bestnya kita punya training pada malam ini. Sekarang dengan zaman dah makin moden, hanya online saja kita boleh berhubung satu dunia. Okay, so alhamdulillah saya bermula dengan Herbalife dengan ingin sihat saja, ingin lebih energi sebab dulu saya sangat-sangat low energy, sangat-sangat tak ada energi, muka berjerawat yang teruk. Okay, so hanya tukar sarapan pagi, makan malam. Alhamdulillah semua cabaran tu beransur dan sekarang walaupun meningkat usia saya lebih bersemangat, lebih bertenaga. Okey, terima kasih kepada yang komen. Alhamdulillah nampaknya ada yang sama-sama dengan saya daripada Sempang Renggam. Okey. Okey. Untuk kita meneruskan majlis kita pada malam ini, okey, saya ingin menjemput dulu saya salah satu kos saya, okey, Kak Dila, okey, untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Okay, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah tahniah semua yang berjaya masuk ke dalam grup kita. Okay, semalam ni saya Dila, Coach Dila daripada Johor Bahru. Ramai malam ni dan saya difahamkan, boleh dengar tak suara saya? Kalau dengar, nak minta anda semua type 9. Saya nak tengok berapa ramai yang dengar suara saya, berapa ramai yang dengar jelas suara saya. Wow, 999, wow. Okay, so thank you semua yang mendengar suara saya jelas. Okay, so saya difahamkan ramai yang tak dapat masuk. Okay, tak apa, cuba lagi minta diorang cuba lagi sebab kami sedang ada cabaran untuk admit ramai nak masuk ni, beratur nak masuk kan. Okay, sebab apa? Sebab nak mendengarkan perkongsian daripada guest speaker kita yang luar biasa. Okay, daripada Petaling Jaya yang turun berat 43 kilo. Wow, dalam masa tak silap saya 6 ni kita dengar sendiri cerita beliau. Okay, dan saya difahamkan sepanjang program beliau dalam masa beberapa bulan tu dapat berat ideal terus. Wow, betul. Kita kat dalam grup coaching kita menginginkan untuk turun berat badan sehingga ideal, betul tak? Itu yang kita cari. Dalam masa yang sama kita nak sihat. Okey? So macam mana kita nak sihat dan kita sehingga dapat berat badan ideal tu, kita boleh belajar malam ini daripada guest speaker yang luar biasa. Okay, sebelum tu, okey, bagi yang tak kenal saya daripada Johor Bahru, alhamdulillah. Nanti habis nanti ni saya akan share beberapa sedikit cerita tentang diri saya lah. Tapi hari ni bukan cerita pasal saya sebenarnya. Kita nak mendengar kisah daripada nama penuh Muhammad Fazli bin Adnan. Okey, yang kita panggil Bam Faz. Nama dia bukan Bam tau, namanya bukan Bam. Bam dulu ni katanya sebab orang besar-besar kan kita panggil abang kan. Orang besar-besar kita panggil abang. Jadinya daripada besar tu dipanggil abang, sekarang dah kurus tapi nama tu lekat. Dan namanya Fazli tu dikekalkan
dia tukar jadi fast. Sebab apa fast? Sebab laju. Memang seriously laju. Macam mana anda nak belajar laju, tak payahlah tukar nama fast kat belakang. Tapi kalau nak tukar pun macam best juga kan. Just kita belajar malam ni macam mana beliau sendiri turun berat badan, laju, mungkin fast action, fast result, okay, laju dan yang best sekali terus ideal. Okay, kita semua nak belajar malam ni. Okay, dan dengan saya nervous sebenarnya, seriously nervous sebab kali pertama sebenarnya menjemput beliau ni. Okay, dan bersama-sama dengan anda semua yang saya tahu daripada Ipoh, daripada mana lagi, boleh tak mention daripada mana anda semua dekat dalam grup kita malam ni. Seriously saya nervous sebab ni kita ramai ni kan malam ni kan. Yang saya tulis ada daripada Shah Alam, ada daripada Johor Bahru, insyaAllah ramai. Kemudian Highland, Kelang, wow, Melaka, wow, bestnya, ya Allah. Bestnya, seriously saya excited campur nervous, best tak? Itu yang rasa macam sebab perkongsian guest speaker kita sangat luar biasa malam ni. Manjung pun ada, wow. Okay, so tanpa membuang masa lagi, siapa yang excited, yang benar-benar excited, sila tulis dekat type saya excited. Saya nak tengok berapa ramai yang excited nak mendengar perkongsian Bamfas kita. Laju. Tengok, saya nak tengok berapa ramai yang excited nak dengar perkongsian Bamfas kita malam ni. Luar biasa tahu beliau. Dalam masa yang sama, nanti kita dengar cerita dia, saya pun excited nak dengar macam mana daripada turun berat, lepas tu boleh berkongsi dengan ramai orang. Seriously memang excited. Now memang excitednya. Okey lah, kita boleh kita panggil sekarang ni, kita panggil beliau. Dah ready? Kalau dah ready, tunjuk macam ni, thumbs up dua tangan. Okey, so saya sangat ready. Okey, so dengan ini saya mempersilakan Coach Bamfas untuk Yes, boleh masuk. Ini mudah susah sebab bermula bila dia cakap pasal kontraktor tu nampak ada aura kontraktor. Bamfas nama. Kejap je, kita spotlightkan Bamfas. Tengah cari nama Bamfas ni. Mana nama Bamfas? Assalamualaikum. Jumpa Dila. Okay. First time saya. Jumpa Bamfas ni. Assalamualaikum bang. Apa yang first time ni? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jadi excited lah. Nak dengar. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Saya dapat mesej banyak tak dapat masuk. Saya harap semua yang berusaha untuk masuk akan dapat masuk. Okay, Alhamdulillah. Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih diucapkan kepada Body Fit Challenge Online menjemput saya pada malam ini. Sangat teruja, sangat excited untuk saya berkongsi kisah saya. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan syukur kerana sahabat saya dalam tuition kursus online bersama dengan saya pada malam ini memberi semangat bersama. Itulah namanya sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang sama-sama berjuang, yang sama-sama memperjuangkan misi sihat ini. Alhamdulillah. Okay, sebelum saya memulakan perkongsian saya, izinkan saya membaca doa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamna Sulaiman wa kulla ataina hukma wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibal yusahbina wa tarakunna fa'ilin. Ya Allah, semoga pada malam ini mendatangkan manfaat pada kita semua di dalam cerita kisah saya untuk saya sharekan kepada anda semua. So inilah kisah saya. Boleh dengar suara saya?
saya nak tengok bahagian, saya nak sesuai dengan bahagian chat sekali. Okey. Inilah tajuk yang diberikan oleh Coach Dila kepada saya baru semalam. Saya sebenarnya semalam ada book review. Ignore gambar belakang saya. Tak sempat saya tukar lagi. So hari ini dijemput untuk bersama-sama berkongsi cerita, berkongsi pengalaman saya di dalam journey ini. Journey yang sangat indah, journey yang sangat amazing saya katakan adalah journey perjalanan yang saya akan kongsikan. Dan topik pada malam ini lebih kepada big why dan juga mindset yang akan saya ceritakan. Okay, inilah biodata saya. Ya, saya adalah nama saya yang sebenar adalah Muhammad Nur Fazli bin Adnan, berumur 38 tahun. Mempunyai 3 orang isteri. Masih single, bujang. Pendidikan saya adalah ijazah sarjana muda undang-undang dan kerjaya saya adalah seorang peguam. Alhamdulillah, saya bersyukur apa yang Allah berikan dan saya bersyukur apa yang telah Allah sampaikan kepada saya pada hari ini bersama dengan sahabat-sahabat semua. Inilah perjalanan saya. Semoga perjalanan saya ini mendapat sesuatu manfaat pada semua pada malam ini. Lapangkan dada kita, buka minda kita, berada dalam keadaan present moment untuk saya sampaikan apa yang ada dalam cerita saya. Okay, inilah permulaan yang perlu saya sampaikan kepada anda semua untuk kita faham apa yang boleh saya bawa kepada anda semua tentang big why dan juga mindset. Tapi sebelum saya menceritakan tentang big why dan mindset, kita kena tahu apa erti kehidupan dalam diri kita. Barulah kita boleh setkan satu mindset, satu big why dalam diri kita. Inilah yang saya pastikan sebelum saya sendiri yang setkan big why dan juga mindset dalam diri saya. Special pada malam ini untuk Body Fit Challenge online, yang apa slide pada malam ni adalah slide baru yang saya buat dalam TKO sendiri pun saya belum sampaikan lagi. Semoga mendatangkan manfaat pada semua dan ini special untuk anda, special untuk sahabat-sahabat pada malam ini. Okay, sebelum saya meneruskan perjalanan saya memerlukan minda anda untuk mendalami video yang saya akan share sebentar lagi. Tuhan, peluk aku sebentar saja. Aku lelah. Aku sedih dengan kehidupanku saat ini. Bukannya aku berputus asa, tapi rasanya aku ingin berteduh sejenak saja dari kehidupan ini yang kebanyakan orang hanya mengejar duniawi semata. Tuhan, ku mohon, peluk aku sebentar saja. Aku rapuh, aku patah dari kehidupan dunia yang membuatku lelah. Tuhan, bawalah aku ke tempat yang terindah agar aku kembali tegar untuk berjuang dalam sulitnya kehidupan ini. Mampukanlah aku untuk memikul beban hidup ini dan tuntunlah aku ke jalan yang lurus, di jalan yang Kau ridhoi. Tuhan, mampukanlah aku mengangkat derajat kedua orang tuaku agar aku bisa membahagiakan mereka
dan mengantar mereka ke tempat yang kau sucikan. Tuhan tolong, peluk aku sebentar saja. Aku lelah. So, itulah yang saya nak bawa pada malam ini, tentang hidup kita ini adalah pengabdian kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Tuhan. Sekiranya satu hari kita lelah dan penat, jangan sampai kita penat dan lelah terhadap ibadat kita kepada Allah. Itu yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Apa tujuan hidup kita? Apa itu kehidupan kita? Apa itu nyawa yang Allah berikan? Apa itu nafas yang Allah berikan kepada kita? Itulah yang saya pegang selama saya dalam journey ini. Makna hidup merupakan sesuatu yang penting, yang berharga untuk kita pastikan kita berjaya ataupun tidak. Allah bersabda dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, di mana Allah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah ini telah sempurna. Telah sempurna penyempurnaan Allah berikan kepada kita. So Allah memberikan kita kehidupan, dan kehidupan yang kita ada, yang Allah berikan itu, adakah kita bersyukur, adakah kita mengucapkan kalimah Alhamdulillah Allah memberikan aku bernafas pada hari ini. Kemana hala tuju hidup itu? Itulah yang saya bawa pada peringkat awal ni, untuk kita pastikan apa erti hidup, yang mana saya berpegang kepada prinsip 165. Pertama daripada ihsan, yang kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 6 rukun iman dan 5 adalah rukun Islam. Berpegang pada 165, pasti kita akan berjaya. Itulah erti hidup yang saya cari selama ini. Okay. Adakah hidup itu satu pilihan atau acuan kita sendiri yang kita tentukan? Kadang-kadang kita tidak mendapat jawapan. Terus terang saya katakan, selama 38 tahun saya hidup, saya tidak berjumpa apa erti kehidupan. Di mana pada spektakular, Dr. Idrus yang telah membawa saya erti apa itu erti hidup dalam diri saya. Dia bertanya ketika itu saya masuk dalam spektakular pada bulan Februari. Ketika itu saya rasa sangat amazing. Pada peringkat awal saya hadir adalah untuk memahami apa yang saya pakai, produk apa yang saya gunakan, produk apa yang membuatkan saya mendapat sesuatu keputusan dalam diri saya. Dan saya mendaftarkan diri untuk pergi spektakular itu, dan luar biasa soalan yang satu je soalan dia, apakah erti hidup kamu? Saya tak dapat jawapan dia. Mungkin tuan-tuan ada jawapan dia. Ya Allah, apa erti hidup? Itu saya dalam keadaan kosong, zero. Yes, saya ada kerjaya, saya ada keluarga, tapi apa hala tuju hidup saya ketika itu? Di mana kita hidup dengan acuan yang telah diacukan daripada kecil, daripada seorang baby, daripada lahir, menjadi seorang kanak-kanak dan menjadi dewasa, akhirnya berjaya. Itulah acuan kita selama ini, yang kita ikut secara yang telah disusun secara teratur. Dan inilah perjalanan saya, penggembaraan saya, ini adalah kisah saya. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan bumi sebahagian perhiasan baginya dan menguji mereka, dan siapa yang di antara mereka yang terbaik amalannya, itulah Allah katakan dalam Al-Quran. So saya mencari sesuatu, penghijrahan atau penggembaraan saya. Saya selama 38 tahun itu tidak berjumpa. Dan kalau tuan-puan mendengar kalimah ini, renungkan, fahamkan, kalau sekiranya sahabat masih tak tahu apa erti hidup, apa yang aku cari dalam kehidupan, dengarkan ini untuk kita tahu apa sebenarnya hidup.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على So, itu adalah laungan azan 5 kali sehari kita dengar. Walaupun pada saat ini kita tidak dapat menjejakkan kaki kita di masjid, tapi laungan ini sentiasa kita dengar. Inilah laungan keramat yang Allah aturkan betapa besarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan disusuli dengan kalimah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dirikanlah solat dan sesiapa yang mendirikan solat akan adanya hayya 'alal falah, kejayaan. Itulah erti hidup sebenarnya yang perlu kita lalui, di mana hidup kita ini adalah diaturkan oleh Allah untuk kita menjadi khalifah yang terbaik. Itu yang kita perlu set dalam diri kita. Mindset dalam diri kita, apa big why kita, apa mindset dalam diri kita untuk kita pergi nanti. Bila saya dalam perjalanan ini, mula saya berjumpa dengan circle yang sangat positif, sahabat-sahabat yang membawa saya ke arah kebaikan tu tadi. Dan impian saya yang pertama, sekiranya saya meletakkan impian saya, dream saya, big why saya, pertama adalah mati dalam husnul khatimah. Itu adalah impian yang pertama saya letakkan dalam dream board saya. Itu adalah kunci untuk kita berjaya, kunci untuk kita set big why kita, dan kunci untuk kita set mindset kita. Itu adalah paling penting, asas untuk kita setkan sesuatu dalam
diri kita, dalam kehidupan kita. Okay, inilah kisah saya. Hidup adakah mempunyai pilihan? Ya, kita ada pilihan dalam hidup. Kita boleh memilih untuk ke kiri atau ke kanan. Kita boleh memilih untuk menjadi seorang yang sangat baik, menjadi seorang yang sebaliknya. Tetapi ingat, orang yang lemah akan berkata, saya tiada pilihan. Tetapi orang yang hebat, orang yang menjadi luar biasa akan sentiasa menemui pilihan atau mencipta pilihan dalam hidup dia. Saya tahu anda semua adalah orang yang hebat yang memilih pada malam ini bersama-sama untuk menimba ilmu pada malam ini. Anda semua sangat hebat. Apa yang anda pilih sekarang, sahabat yang dalam ni sangat hebat. Alhamdulillah, ucaplah kepada Allah kerana anda adalah terpilih berada dalam circle yang sangat hebat ini. Semoga pilihan yang telah kita pilih ini adalah harapan kita di masa akan datang. Bukannya ketakutan. Tetapi kita pilih adalah untuk hidup yang lebih cerah, insyaAllah. So inilah perjalanan saya selama saya menempuh 6 bulan, yang boleh dikatakan 6 bulan dalam journey ini. Sangat muda bagi saya. Kalau seorang kanak-kanak baru di peringkat sekolah tadika, itulah saya. Di mana saya berjumpa dengan ramai yang amazing. Saya punya my beloved mentor juga berada dalam ni, Ustaz Man dan juga Kak Mah. Saya punya sponsor juga ada dalam ni, Bam Jai. Saya punya head coach ada dalam ni, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, syukur kerana saya berjumpa dengan orang-orang yang amazing. Dan Body Fit Challenge juga mempunyai mentor, mempunyai coach-coach yang hebat. Semuanya hebat dalam ni. Okay, di mana hanya kita perlu ingat, penilaian kita melalui adalah pandangan Allah itu yang lagi penting daripada pandangan manusia. Apa yang kita buat sesuatu itu kita ikhlaskan kerana Allah ada yang lebih maha kuasa dan Allah adalah maha bijaksana. Itulah yang selalu saya kata, buat apa kita nak memikirkan apa yang orang kata, ingat pandangan Allah itu lebih penting. Okay, inilah penggembaraan saya bermula ketika saya mencari apa erti kehidupan selama 38 tahun. Saya tidak pernah bercerita dengan sesiapa pun benda ini. Ini adalah malam yang saya ceritakan kepada sahabat semua. Inilah penggembaraan saya pada usia ketika ini adalah lebih kurang dalam umur saya 27 tahun. Di mana selepas saya habis pengajian saya dalam law school, dalam ijazah sarjana undang-undang, saya menghabiskan chambering saya 9 bulan, mendapatkan lesen dan untuk mendaftarkan nama saya sebagai peguam bela peguam cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Alhamdulillah, Allah aturkan kehidupan saya. Kalau saya cerita sebelum ni, saya adalah seorang pelajar sekolah agama yang tidak mempunyai basic tentang undang-undang. Okay? Tapi Allah aturkan kehidupan saya. Saya memohon untuk ketika itu adalah pengajian adalah untuk mendapatkan pengajian syariah. Tetapi Allah segala-galanya merancang yang lebih hebat. Saya dimasukkan dalam law school ni tadi, dalam UKM punya perintis 10 orang daripada pelajar pengajian Islam, dijadikan bahan uji kaji oleh universiti untuk memastikan sama ada pelajar daripada pengajian Islam boleh ambil atau tak pengajian undang-undang selain daripada Islamic law tu tadi. Alhamdulillah, Allah memberi perjalanan itu sangat indah. Walaupun pada peringkat awalnya saya sangat give up, saya berputus asa, saya meminta untuk tukar fakulti, tapi benda tu Allah kata inilah perjalanan kau. Dan ketika itu dekan ada cakap kat kami 10 orang, dekan cakap sekiranya kamu keluar nanti, adakah kamu sanggup orang bukannya Muslim yang akan menjadi seorang peguam yang membawa kes membawa kes yang perlukan orang Islam. Bila saya fikir macam tu, sesuatu yang indah sebenarnya. Saya meneruskan pengajian saya selama 4 tahun dan inilah satu amazing journey saya ketika itu yang saya boleh habiskan pengajian dalam bidang undang-undang. Bukan senang bagi saya dengan kita kena tahu England law, semua itu adalah ujian. Dan itulah saya katakan dalam diri
kita tahu apa itu hidup, kita tahu mindset kita, kita setkan sesuatu kehidupan tu, big why kita untuk memudahkan perjalanan kita. So inilah perjalanan saya buat solo travel ke Vientiane, Luang Prabang, Laos, solo travel ke Cambodia, saya join satu group travel Shenzhen, Guangzhou dan Hong Kong, saya pergi Hyderabad, India. Setiap story penggembaraan saya tu ada story, ada cerita. Backpacker saya ke Korea, Seoul, Busan dan Gwangju, dan backpackers Europe trip 12 negara. Ini adalah penggembaraan saya sendiri untuk mencari redha Allah, untuk mencari apa yang Allah kata tadi, aku telah jadikan bumi ini indah. Saya pergi berjalan, saya pergi mengembara, saya mencari. Kalau saya pergi, boleh saya storykan solo travel saya di Hyderabad, India. Selama 2 minggu saya bercuti ke sana. Pada malam saya sampai Hyderabad, Allah dah uji saya. Di mana hotel yang saya booking tadi telah dijual oleh orang hotel itu kepada orang lain. Dan ketika itu apa yang sangat sukar adalah komunikasi saya dengan saya seorang. Untuk saya dapatkan balik bilik itu sangat susah. Dia kata, ya Allah, kalau inilah, dan itu adalah pengalaman yang sangat menguji saya ketika itu. Kerana saya berada seorang-seorang di sana. Kenapa saya pilih Hyderabad adalah kawasan Muslim ketika itu yang dikatakan sebagai mimbar Mekah. Itu yang saya pergi untuk melihat. So selama 2 minggu saya di sana, sebenarnya saya pada minggu pertama sebenarnya saya rasakan saya nak balik ke Malaysia. Sebab saya rasa, ya Allah, beratnya ujian ini, saya berada seorang di sana. Sebab saya jenis memang suka backpacker solo time tu. Saya kata saya ni berani pergi seorang-seorang, dan Allah uji waktu tu saya sakit kat sana. Yes, saya ada insurans, saya ambil insurans perjalanan, tapi saya sakit kat sana. Dan apa ketakutan ketika itu adalah untuk saya pergi ke hospital di India. Dan ketika itu kalau India, hospital dia memang banyak, tapi dia punya kemuskilan, keraguan tu sangat menakutkan saya. So saya bertahan selama 2 minggu saya kat sana, dan alhamdulillah pada hari terakhir saya di India, saya balik ke Malaysia, dan sampai Malaysia saya warded selama 3 hari kerana keracunan makanan yang saya dapat balik daripada Hyderabad. Ini apa penggembaraan, ada story, ada cerita. Kalau tengok gambar yang kedua ni di Laos, saya pergi seorang tapi saya jumpa sahabat, bukan sahabat seorang Muslim, tapi mereka adalah, Laos adalah seorang negara yang miskin, yang orang kata yang boleh dikatakan dalam Asia Tenggara ni yang miskin. Saya jumpa mereka dan mereka tak tahu pun ada Muslim sebenarnya. Mereka tak tahu adanya Muslim sampai saya rasa dan kalau kita lihat dalam tu, diorang sedang meminum arak pun, dan dia offer kat saya, dia kata I'm Muslim. So saya explain kat orang Muslim, kita tak boleh minum ni, diorang rasa pelik. Itulah kata, bila kita berjalan kita akan jumpa sesuatu yang luar biasa. Kalau kita duduk sahaja, kita tak jumpa sesuatu yang apa yang kita cari. So kalau saya pergi ke Korea, Seoul, Busan dengan Gwangju, sangat cantik kawasan tu kalau pernah sampai ke sana. Gwangju adalah satu kawasan yang pergunungan cantik, yang memang sesuai untuk hiking. Saya hiking, saya jumpa seorang pakcik yang lebih kuat, lebih fit daripada saya. Sendiri saya kata ya Allah, hebat pakcik ni. Dan Gwangju ni satu kawasan orang-orang Korea yang tua suka menetap kat sana. Memang cantik. So bila ni berlaku, saya rasa inilah yang saya cari, penggambaraan saya mencari redha Allah. Tapi adakah saya jumpa? Selama saya pergi menggembara, saya pergi dengan gembira, dengan tak seikhlas hati saya untuk mencari apa sebenarnya. So inilah perjalanan saya. Dan saya balik ke daripada penggambaraan saya bekerja dengan seorang peguam tadi. Saya katakan apa yang berlaku dalam kehidupan ketika itu, sangat kita mengendalikan banyak kes. Saya tak pernah cerita apa kes yang saya buat. Boleh saya katakan malam ni, saya buat kes Qazaf Anwar Ibrahim dengan master saya, Datuk Zainur Rijal. Saya buat kes kalimah Allah berkaitan dengan perebutan kalimah Allah di Malaysia, kes Manohara dan Tengku Fakri.
So benda tu sebenarnya sangat membebankan. Tapi dalam perjuangan untuk Islam tu tadi, di mana saya dan master saya bersama dengan peguam-peguam ni dipanggil pejuang ummah sebenarnya. Tetapi waktu tu saya diuji dengan kekuatan mental untuk saya meneruskan atau tidak dalam dalam apa kerjaya saya. So inilah kerjaya seorang peguam. Kita ada masa kita dengan rakan-rakan, makan, happy, enjoy. Saya tak tahu apa kehidupan ketika itu. Hanya saya bekerja, pergi kerja, enjoy, pergi party, inilah life saya sebelum ini. Bila saya katakan, yes, kita tahu kita ada agama, tapi apa yang kita cari dalam kehidupan? Inilah perjalanan saya. Walaupun saya bersyukur dengan apa yang Allah berikan kerjaya saya. Saya sangat bersyukur apa yang telah pun Allah utuskan. Inilah perjalanan saya. Tetapi saya masih mencari. Saya masih mencari ketika itu. Ini adalah musafir saya yang seterusnya, 12 negara. Saya pergi secara memandu kereta, menyewa kereta di 12 negara Europe ketika itu. Dan di setiap R&R di sana kami berhenti solat. Inilah perjalanan yang saya cari juga. Selama 14 hari kami di Europe, bermula di Amsterdam, London, Paris, Lyon, Austria. Alhamdulillah, bukan kekayaan, bukannya kemewahan bagi saya, tapi saya mencari sesuatu. Pergi Milan, Brussels, Switzerland, ni semua Allah aturkan dalam musafir saya. Dalam perjalanan saya itu tadi. Allah memberi. Kalau saya katakan duit tu, rezeki Allah tu, alhamdulillah Allah ada aturkan rezeki. Tapi kita rasakan adakah dengan wang tadi boleh menjadikan kita bahagia, boleh menjadikan saya ni tadi seseorang khalifah tu tadi. So saya balik Malaysia kosong, zero. Bila kita dah musafir, saya tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam diri saya ketika itu. 12 negara saya bermusafir, berjalan dengan memandu kereta. Perjalanan yang jauh mencari redha Allah tu tadi, 6,307 km di autobahn highway. Kita boleh memandu sebanyak tanpa ada kilometer pun kelajuannya. Inilah aku mula merindui perjalanan yang jauh. Dan pada tahun 2017 kembalinya saya ke Malaysia, saya masih mencari apa yang aku cari sebenarnya dalam hidup. Dalam hidup ini apa sebenarnya yang aku cari. Inilah bermula segalanya apabila kawan saya kata, janganlah kawan saya share satu hadis Rasulullah, janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid. Masjidku, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Inilah perjalanan terakhir 2019. Saya pergi Masjid Nabawi bersama dengan ibu bapa saya dan makcik saya. Dan pengakhir sebelum MCO 2020, Allah izinkan saya pergi Palestin, Masjidil Aqsa. Saya pergi seorang ke Palestin bersama dengan warga emas, warga tua, yang mana kalau berjalan dengan mereka, saya bagaikan seorang adalah anak mereka. Dia adalah pesara-pesara kerajaan, cikgu-cikgu yang bersama pergi waktu ketika itu. Dan ini gambar ini adalah ketika berpuasa di sana. Saya pergi itu adalah kalau ikutkan kenapa saya pergi ketika itu, Allah mudahkan perjalanan itu. Sebab pada malam penerbangan ke Palestin, Israel kebiasaannya memberikan kelulusan pada malam terakhir penerbangan. Sekiranya kelulusan tidak diberikan, walaupun kita berada di airport, kita kena tunggu bila-bila yang Israel benarkan. Tapi pada malam tersebut saya hanya kata, ya Allah, kalau betul lah ini perjalanan yang engkau redai, benarkanlah aku pergi. Alhamdulillah, saya dapat kelulusan pada malam itu, pergi bersama-sama dengan orang Malaysia yang lain. Dan sekiranya kalau sahabat yang pernah pergi ke sana, sampai di Israel punya gate immigration,
bukannya sesuatu yang mudah, bukannya sesuatu yang senang untuk seorang Muslim lelaki yang bertenaga untuk masuk dalam negara Israel ketika itu. Dan apa yang berlaku ketika itu, mereka telah meminta semua identiti saya. Mereka telah mengakses saya punya waktu tu akaun ada, sebelum ni kita pernah ada Friendster, ada Facebook, dia tengok melalui semua transaction. Dia panggil saya masuk, saya hanya berserah, memang takut, dia kata takut, memang takut. Dan ustaz yang membawa kita itu berpesan, sekiranya apa yang berlaku terus menjawab dengan betul dan benar, dan mereka akan tunggu di pintu keluar nanti. So bayangkan saya seorang kat sana, saya rasakan macam ya Allah, apa yang akan berlaku. Sebab saya pergi bukan bersama keluarga, saya pergi bersama orang ketiga yang saya tak kenal, tetapi saya bergantung kepada kepercayaan kepada mereka, kepada ustaz yang bawa waktu tu. Dan ujian demi ujian, kalau di Israel, di Palestin ketika waktu tu adalah perang di Gaza tu, ya Allah, selepas saya lepas daripada gate immigration Israel, saya boleh katakan banyak sangat gate untuk saya lepas, dan saya kata ya Allah, alhamdulillah lepas. Tetapi ujian dia tidak akan lepas di situ. Ujian dia bermula dalam perjalanan saya selama saya berada di Israel, di Palestin itu tadi. So itulah akhirnya 2019 bila saya dapat ke Palestin, saya dapat sesuatu jawapan. Ya Allah kata, kita patut bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang, yang saya ada sekarang ni. Kita berada di Malaysia, tetapi di Palestin mereka memperjuangkan tanah air mereka, mereka memperjuangkan agama mereka. Setiap malam saya dengar berdilan bom, sedangkan saya tidur di hotel. Saya tidak boleh membantu mereka. Saya hanya boleh mendengar dan memang saya memang sedih. Tapi itulah berlaku ketika itu, ya Allah. Dan orang Palestin ketika itu sangat teruja dengan orang Malaysia. Dia menyatakan kalau orang Malaysia datang supaya menceritakan kisah mereka. So itulah apa yang berlaku perjalanan saya yang terakhir sebelum MCO. Itulah kisah di Palestin. Memang saya simpan kisah itu. Apa yang berlaku, ya Allah, kita hanya berdoa yang terbaik untuk negara Palestin. Itulah yang bila saya balik ke Malaysia, dan sebenarnya kalau nak storykan banyak ujian yang saya berlaku di Palestin. Itu adalah asbab untuk saya mencari erti hidup saya. Ada satu kisah pada ketika itu, saya membawa peralatan buku-buku, pensel warna daripada Malaysia untuk disedekahkan kepada anak-anak Palestin di sekolah ketika itu. Tetapi kalau siapa yang pernah pergi, sahabat yang pernah pergi, pintu nak masuk ke kompleks Al-Aqsa itu dikawal oleh tentera Israel. Dan apa yang berlaku pada pukul 3 pagi, kami hadir awal adalah untuk melakukan qiyamul lail, melakukan tahajud bersama dengan Imam Masjid Al-Aqsa. Dan saya membawa beg tadi untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Tetapi tentera Israel menghalang saya untuk bawa benda itu. Dan mereka menyatakan barang itu perlu dihantar ke tempat lain, baru saya boleh masuk. Dan saya cakap kat dia, just put here. Dia kata no, cannot. Dengan zalim, dengan tegas dia kata cannot. So saya kata, so barang tu macam mana saya nak letak? Cuma satu je ustaz yang hadir pada itu kata, sekiranya berlaku apa-apa, pergi ke satu hotel ini untuk kita letakkan barang-barang tu tadi. So kalau saya fikir balik, kalaulah saya ditembak, sebab saya pergi ke hotel tu seorang diri, dalam lebih kurang 20 minit perjalanan ke hotel tu. Hotel tu memang terkenal dengan orang Malaysia. So saya pergi Masjidil Aqsa ke tempat hotel saya ketika itu adalah perjalanan dalam 20 minit hotel yang kami duduk. Kami tak duduk sekitar Al-Aqsa ketika itu. So itulah ujian yang sangat getir saya rasakan pada ketika itu. Saya berjalan dengan ketakutan kalau saya hilang atau mati waktu itu, saya berserah.
Dan memang saya dah berserah pun waktu saya mendaftarkan diri untuk pergi ke Palestin. Kalau berlaku apa-apa, saya, ya Allah, inilah perjalanan terakhir saya. Dan saya menyerahkan segala-galanya waktu itu. Dan saya memang memohon maaf kepada ibu bapa saya untuk saya pergi. Sebab ramai yang kata, kenapa kau pergi Palestin? Tapi itulah hadis yang tadi itu saya berpegang. Pergilah 3 masjid suci tadi. So atas apa yang berlaku tu tadi, berlakulah MCO yang hari ini. Inilah perjalanannya Allah Indah. Saya cover 3 masjid tadi dan MCO tu berlaku. Dan selepas tu apa perjalanan saya menuai tuition kursus online. Inilah November 2020 perjalanan saya bermula mujahadah sihat ini. So daripada penggambaraan tu tadi, dan kalau sahabat tengok tadi, berat saya dah mula naik. Saya dah mula berat naik. So November 2020, atas perkongsian sponsor saya Bang Jai dalam Facebook, saya melihat perubahan diri dia. Waktu ketika itu, yes, saya sedang mencari, tapi diri saya sendiri ketika itu adalah negatif. Saya dalam keadaan yang tidak sihat. Tapi saya kata, aku kena berubah untuk menjadi yang lebih sihat. Macam mana untuk sekiranya berlaku apa-apa, aku tidak sihat, macam mana? So, saya mendaftarkan diri saya melalui online ini. Ya, dan November 2020 adalah bulan pertama saya sebagai pejuang mujahadah sihat. Inilah journey yang pertama saya dalam Herbalife sebenarnya. So daripada seorang 117.8 kilo, dalam tempoh 4 bulan saya boleh turun 40 kilo. Bulan pertama saya turun 10 kilo, bulan kedua lebih kurang 11 kilo. Perjalanan yang saya rasa sebelum saya masuk tuition kursus online ni, saya bayangkan 1 kilo nak turun tu bagaikan susah. Tetapi bila saya dapat sesuatu yang luar biasa, 10 kilo dalam masa sebulan, astagfirullah, subhanallah. Amazing bagi saya, ya Allah. Senang rupanya untuk turun berat. Senang rupanya dengan circle yang hebat. Oh, senang rupanya kita ada kawan-kawan yang sama-sama positif. Dengan kawan-kawan yang sangat amazing. Inilah perjalanan saya. Pada bulan keempat saya dapat turunkan 40 kilo. Dan bulan kedua, kalau ikutkan kepada planning saya sebenarnya, bulan pertama saya nak quit pun daripada apa yang saya buat ketika itu. Saya nak keluar, saya nak buat sendiri. Ya, manusia ada ego. Manusia ada dia punya punya action dia sendiri. Tetapi yang tadi saya cakap, saya pergi spektakular tu tadi yang memberi ruang dan peluang pada diri saya, yang mana saya perlu membantu orang lain. Saya perlu membuat sesuatu dalam hidup, dan kebaikan ini adalah kebaikan yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan. Kita tak tahu kebaikan apa yang Allah akan ambil untuk dihisapkan nanti. Adakah kebaikan ini yang Allah akan ambil? Saya berfikir, oh Allah, dan perubahan tu berlaku dalam ni. Perubahan tu berlaku dalam hidup saya apabila saya join TKO ni tadi, tuition kursus online. Dan journey ni berjalan dengan indah, berjalan dengan terbaik Allah aturkan. Dari hari ke hari, daripada emosional saya, spiritual saya hanya berserah pada Allah. Saya berserah segala-galanya pada bulan kedua. Saya teruskan misi saya. Bila kita dah tahu ada 21 hari, 90 hari, dan akhirnya saya menjadi seorang coach dalam tuition kursus online, dan saya membantu orang. Saya rasa alhamdulillah sangat berpuas hati, masya-Allah. Inilah perjalanan saya yang saya cari. Inilah apa yang saya cari selama ini, Allah hadirkan dalam diri saya. So itulah yang journey yang sangat amazing, perjalanan yang sangat amazing. Daripada November 2020 Allah hadirkan tuition kursus online. Tapi sebalik kisah sebelum ini, saya dalam keadaan negatif, bebanan kerja yang sangat banyak, tetapi saya tak boleh tukar. I cannot change people, but I need to change myself. Saya perlu tukar diri saya sendiri. Saya tak boleh tukar orang lain, tapi macam mana saya nak tukar diri saya, itulah big why saya.
adalah saya perlu tukar diri menjadi seorang yang lebih sihat, menjadi seorang yang lebih fit, berfikiran positif untuk menempuh hari-hari yang akan datang. Itulah yang saya fikirkan ketika itu, dan journey ini akan membawa saya lebih amazing lagi. Lebih amazing bulan kedua. Inilah big why ketika itu. Big why yang mana kalau sahabat BFCO ataupun TKO yang ada, big why adalah sesuatu yang alasan yang besar. Kenapa kita membuat sesuatu? Kenapa kita perlu sihat? Itu adalah big why yang berbeza. Semua orang akan mempunyai big why masing-masing. Okay, big why apa itu big why? Kenapa ia penting? Kerana big why itu tadilah adalah dikatakan sebagai panduan untuk kita mencapai sesuatu tu. So bila saya ada big why pertama saya perlu sihat untuk ibadat, perlu kurus, lebih yakin, lebih fit and healthy, sentiasa berfikiran positif, circle yang positif, sihat dan kurus. Untuk siapa kita buat segala-galanya? Kita buat ini untuk siapa? So Allah bagikan sesuatu yang tadi saya katakan, kita letakkan hidup kita bersama adalah kerana Allah. Allah hadirkan satu big why bagi diri saya ketika itu adalah untuk mencari redha Allah. Dan bulan kedua saya menyertai kelas tadabbur Quran. Kalau ikutkan bulan pertama saya tak pernah pun sertai kelas tadabbur Quran. Kenapa? Dalam pemikiran saya ketika itu saya perlu membaca Al-Quran depan ustaz, depan ustazah, depan sahabat-sahabat. Dan sebenarnya dalam kelas tadabbur itu sahaja kita mendengar ayat Al-Quran rupanya. Kita mendengar ayat Al-Quran. So bermulalah episod kehidupan saya ketika itu. Isnin, Rabu dan Jumaat setiap pagi adalah pengabdian saya, penyucian jiwa saya untuk mendengar tadabbur Quran. Dan sebulan awal saya join TKO tu, setiap pagi pukul 4 ada reminder tahajud. Sampai satu tahap, yes, saya baca. Terus terang saya tak bangun pada waktu itu. Saya tak bangun. Tapi Allah kejutkan saya membaca mesej tu. Bulan pertama, bulan kedua saya tak bangun pun, ya Allah. Saya tak bangun tapi Allah kejutkan. Tapi bila saya kata, kenapa Allah kejutkan aku tetapi aku tak hiraukan kejutan dia? Adakah ini Allah nak kita hadir untuk dia mendengar doa kita? Aku mendoakan untuk berdoa kepada Allah ketika itu. So alhamdulillah pada bulan yang kedua, akhir bulan kedua, bila saya dah masuk kelas tadabbur dan berada dalam journey ini, alhamdulillah bermulalah sehingga hari ini saya tidak miss lagi tahajud. Alhamdulillah, itulah amazing dalam journey saya. Yang big why asal adalah untuk kurus, tetapi bukan itu saja yang kita dapat, tetapi kita dapat sesuatu spiritual yang Allah hadirkan, yang Allah berikan. Itulah nikmat yang paling besar bagi saya ketika itu. Dan perubahan dalam diri saya, bila ibu saya nampak perubahan yang selama ini tak pernah pun lihat apa yang saya buat tentang jalan menuju redha Allah itu tadi, saya berjumpa dalam perjalanan ini. Saya berjumpa sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Inilah big why saya. Kenapa ia penting? Ia adalah sebagai batu pengukur kita. Kalau dalam kerja kita ada key performance indicator, kita jadikanlah key performance indicator kita. Apa alasan untuk capai sesuatu? Mungkin sahabat ada yang big why untuk mendapat anak, ada yang untuk mengelak dari penyakit yang lebih besar. So itu adalah big why tuan sahabat semua. Set satu big why yang betul-betul anda akan ingat setiap apa yang kita buat, tindakan kita. Itu adalah big why yang kita akan pegang. Kita akan ingat dan kita akan, yes, aku perlu kurus untuk sihat, untuk ibadat pada Allah. Pegang supaya kita dapat capai tekad dan kita dapat menjalankan ibadat itu dengan sempurna. Itulah big why kenapa ia penting. Hanya anda yang ada jawapan. Itulah saya punya pendapat ketika itu. Itulah big why saya. So inilah saya sebelum ni. Sangat tidak sihat. Kaki saya patah ketika 2 minggu sebelum ke Palestin. Dan berat saya ketika itu sangat berat. Untuk ke Palestin sangat penat sebenarnya. Tetapi bila ujian Allah datang ketika itu, 2 minggu sebelum saya terbang ke Israel, ke Palestin, kaki saya
patah, jatuh, dan saya kata aku kena sihat ya Allah untuk pergi ke sana, sebab kita dah bersedia untuk pergi ke sana. Semua dah berserah. Dan apa yang saya buat, doktor kata, doktor hanya datang setiap minggu, setiap hari untuk cek, dan saya perlu pergi juga ke Palestin. Saya pergi berurut sahabat, saya pergi berurut di jalan kebun, dan kalau ada gambar, saya tak share gambar saya. Sebenarnya saya pergi sana dalam keadaan kaki saya sakit, tapi saya memang bertongkat ke sana, saya memang pegang payung yang untuk sebagai support kaki saya. Inilah permulaan saya, Big Y saya perlu sihat untuk, bukan untuk mujahadah diri saya, tapi untuk mujahadah yang lebih besar lagi, perjuangan yang lebih besar yang kita tak tahu apa lagi yang akan datang. Bukan pandemik ni saja, ada yang lebih besar yang Allah akan hadirkan. Kita tak tahu, tapi kita perlu sihat. Kita perlu sihat, kita perlu kurus. Kerana apa? Kerana itu adalah perintah Allah. Kita jadikan itu satu perintah. Kita perlu sihat untuk kita beribadat pada Dia. So itulah Big Y saya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah selepas 5 bulan saya dalam tuition kursus online, mengamalkan produk Herbalife yang sangat amazing bagi saya. Inilah saya sekarang. Dulu sangat suka Coca-Cola. Okay. Sampai hari ni, saya masih ada Coca-Cola ni. 6 bulan dah Coca-Cola ni atas table saya. Ini adalah minuman saya setiap malam kalau saya stres. Ya, ini adalah minuman saya untuk energi saya. Tapi bila kita dah dapat sesuatu ilmu, kita amalkan untuk sehat, dan Allah beri segala-gala nikmat ni. Alhamdulillah, saya dapat mencapai berat ideal saya dalam masa 5 bulan saya dalam perjalanan ini. Syukur sangat, syukur ya Allah. Itulah saya punya Big Y, dan juga apa yang saya kata tadi, Big Y kita perlu set dalam minda kita adalah satu Big Y yang besar, yang penting untuk kita. So apa itu mindset? Tadi saya dah katakan dengan Big Y. Big Y kita adalah sesuatu yang kita tahu apa yang kita hendak. Big Y saya mungkin berbeza dengan sahabat. Big Y sahabat mungkin berbeza dengan saya. Masing-masing ada Big Y tersendiri. Tapi apa cabaran yang ada? Cabaran yang terbesar adalah diri kita. Itu adalah cabaran yang sangat besar. Sebab apa? Kita berlawan dengan diri kita sendiri. Kita tak berlawan dengan kawan-kawan, sahabat yang lain. Kita bukan compete antara satu sama lain. Tapi kita sebenarnya berlawan dengan diri kita sendiri. Itulah datanya mindset. Apa kepentingan mindset? Apa yang perlu kita setkan dalam minda kita untuk capai Big Y kita. Inilah topik yang sangat penting. Yang mindset kita tu apa yang patut kita jadikan. Mind dipecahkan kepada set tadi tu sebenarnya minda, corak pemikiran. Okay, di mana setiap dari kita memiliki mindset yang berbeza-beza. Tuan-tuan ada mindset minda sendiri. Saya ada minda saya sendiri. Saya ada otak saya sendiri. Saya ada akal saya sendiri. Tuan-tuan pun mempunyai minda. Macam mana kita boleh tetapkan minda kita, setkan minda kita, setkan akal kita. Contoh, jika kita set kalau kita adalah seorang yang pemalas, maka kita akan jadi malas. Kalau kita set diri kita ni seorang yang rajin, kita akan jadi rajin. Kalau kita setkan minda kita seorang yang kreatif, kita akan jadi kreatif. Bagi saya, mindset itu adalah attitude ataupun sikap kita sebenarnya. Kalau kita ada attitude yang baik, kita ada sikap yang baik, kita akan dapat satu mindset yang sangat sempurna, yang sangat cantik untuk kita melalui proses itu tadi. Itu yang saya katakan, mind kita pisahkan dengan set untuk corak pemikiran kita. Kita yang memikirkan satu mindset yang sangat sempurna untuk tercapai Big Y kita. Untuk menjadi seseorang yang mempunyai mindset yang cemerlang, kita perlu mempunyai hati yang bersih, suci, belajar menjadi orang yang baik, belajar menjadi orang yang terbaik untuk orang lain, bagaimana menjadi seorang yang pemaaf dan bersangka baik. Itu mindset yang terbaik. Kalau malam ini tuan-puan rasakan, ya Allah, bolehkah aku memasang satu mindset tu? Berzikirlah pada Allah, mintalah pengampunan pada Allah. Jadilah seorang manusia yang mempunyai hati yang baik, yang suci, supaya kita dapat mencapai apa yang kita nak. Itulah bagi saya seorang mindset. Kalau kita nak setkan satu mindset yang cemerlang, kita perlu
mempunyai hati yang suci. Kita perlu memastikan kita dalam keadaan yang baik untuk kita memikirkan benda yang baik. Ini adalah pemikiran dalam akal kita. Allah telah jadikan kita akal yang sempurna. Sama ada bagaimana kita nak gunakan akal kita itu bergantung pada kita. Bergantung pada cara kita. Itulah yang Allah katakan. Akal yang telah diberikan, bagaimana kita gunakan akal itu tadi. So ingat, bila kita dah ada big why, kita dah ada mindset kita, bagaimana kita nak set mindset kita. Mindset adalah attitude dan sikap kita. Kita buat sesuatu yang kita happy. Jangan sekali kita never quit. Jangan sekali kita penat atau lelah. Jika satu masa kita penat atau lelah, kita serahkan kepada Allah. Kita teruskan juga usaha kita untuk capai big why kita. Big why yang kita pegang tadi, kita ingat sentiasa. Walaupun kita dah capai big why tadi, kita renew big why kita. Untuk apa? Untuk ibadat kepada Allah. Kita teruskan juga big why kita. Itulah saya katakan, sesuatu yang kita buat, sesuatu yang gembirakan kita. Do what make you happy, Allah akan bagi kegembiraan pada kamu. Buat sesuatu kebahagiaan, semua akan dapat kebahagiaan. So, itulah perjalanan saya, mindset dan big why yang saya set tadi. Allah hadirkan satu persatu dengan keindahan yang sangat amazing dan sangat damai bagi saya, Alhamdulillah. Ini yang saya kata tadi, 20 hari bulan 2, saya set pada diri saya, don't quit. Saya akan teruskan perjuangan saya. Saya akan menjadi darah hijau lah mengalir dalam saya. Inilah yang saya cakap dalam diri saya. Dan saya pasti perjalanan ini mungkin ada perjalanan yang sama dengan sahabat-sahabat darah hijau yang lain. Dan ini yang membuatkan saya happy, saya gembira dalam perjalanan saya. Okay, ini adalah circle of positive, circle of amazing people yang saya jumpa. Ustaz Man, Kak Mah, Bamjai, Kak Imah, amazing people, Kak Fiza, Mama Saleha, Kak, ramai sangat dalam TKO. Kalau nak sebut beratus-ratus. So ini adalah bagi saya, TKO bukan sekadar kurus yang Ustaz pernah nyatakan, yes, itulah. Dan saya tahu BFCO juga bukan sekadar kurus, tapi kita mendapat sesuatu spiritual, emosi dalam jiwa. Itu yang paling penting bagi saya. Bila kita dapatkan ketusan, yes, kita dapat kurus, tapi aku dapat apa? Kurus dengan sihat dan untuk kita beribadah, untuk kita melakukan apa yang sepatutnya, yang Allah perintahkan kita. So Alhamdulillah, journey yang sangat baik, journey yang sangat indah dalam perjalanan saya dalam tuition course online. Bukan setakat itu saja, banyak majlis-majlis ilmu yang ada. Kita boleh berzumba, kita boleh fit dance, kita boleh tabata. So sangat amazing apa yang saya lalui selama saya dalam TKO ni. Dan saya pasti BFCO pun melalui yang sama, benda yang sama. Ilmu yang banyak, kita mencari ilmu, kita menggali ilmu untuk apa? Untuk diri kita. Dan ingat, ilmu Allah itu luas. Bukan ilmu itu, bukan setakat apa yang kita ada sekarang, tapi kita perlu cari ilmu. Ilmu tu luas, jangan kita ego dengan ilmu yang Allah bagi. Dan ada lagi, semalam ada book review setiap hari Sabtu. Ya Allah, amazing saya rasakan perjalanan ini. Apa lagi yang nikmat yang kita nak dustakan? Kita nikmat sihat. Yes, aku makan 80% adalah pemakanan, 20% adalah exercise. Dan hadirnya majlis-majlis ni tadi untuk menguatkan spiritual, emosi kita. Amazing sangat saya rasa dalam program ni. Inilah perjalanan yang sangat indah, penuh dengan aktiviti. Boleh saya katakan dari pagi saya bangun sampailah sekarang, saya tak rehat lagi. Daripada pukul 4 pagi saya bangun, saya bersediakan untuk slide tadi, untuk malam ni. Tetapi benda ni tidak memenatkan saya. Indah, penuh dengan program saya. Dengan bina jiwa insan yang ada, yang bersama-sama dalam TKO ni, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana yang saya lakukan dalam hidup saya selama dalam TKO ni. So perjalanan yang sama, perjalanan kita adalah sama. Apa yang kita tuju adalah sama. Sebab apa yang sama? Sebab kita adalah daripada tanah dan kita akan kembali pada tanah. Dan akhirnya nanti
kita kembali kepada yang betul-betul kisah hidup kita sekarang adalah kisah dongeng, tapi realitinya nanti yang kita akan pergi. Itulah kisah yang perlu kita tahu sebenarnya. So inilah amazingnya lagi, bukan setakat kita sediakan makanan, di-rating lagi oleh para coach. Sangat hebat. Berbintang-bintang dia bagi, salam tahajud. Dan yang ini yang paling amazing, bina insan dan jiwa yang Allah aturkan dalam diri saya. Bukan setakat saya menjaga pemakanan dan juga exercise, sebenarnya saya menjaga iman dalam diri saya. Hiduplah dengan iman, bukan dengan perasaan. Alhamdulillah, Allah berfirman, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk solat malam, kecuali sedikit sekali untuk tidur, iaitu 1/2 dari waktu malam atau kurang sedikit daripadanya atau lebih dari 1/2. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan penuh perhatian, pengertian dan khusyuk. InsyaAllah. Amazing the power of tahajud. Buat insya-Allah, dengan ikhlas buat insya-Allah. Bercakaplah dengan Allah, berdoalah dengan Allah setiap masa. Jika kita dijemput oleh Allah pada setiap malam, setiap pagi dibangunkan, bangunlah. Bukan bangun untuk pergi tandas, tapi bangunlah walaupun 2 rakaat tahajud. Insya-Allah akan ada sesuatu yang Allah akan aturkan. Inilah amazing perjalanan saya dalam journey ini. Perubahan yang ada dalam tempoh 6 bulan saya dalam journey ini. Alhamdulillah, carilah akhirat, pasti anda berjaya. Inilah bina insan yang sedang saya lakukan dalam tuition course online, dan ini berlaku sangat amazing. Dan saya buat, dan ini adalah guideline untuk semua, boleh buat 80, ingat bagi saya mekanisme yang saya buat adalah 80 adalah kepada Allah, 20 apa yang ada sekarang, insya-Allah pasti akan berjaya. Dan sekarang 10:18 saya share satu video kepada anda. Buka minda kita, terangkan hati kita, terima apa yang sedang kita lalui sekarang dengan ucapkan Alhamdulillah. Syukur ya Allah atas pemberianmu ya Allah. Dengarlah baik lagu ini untuk kita ambil pedoman insya-Allah. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara,
teman-temanku sekalian, wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Sungguh tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Alhamdulillah, itulah perjalanan kita di dunia ini sebenarnya. Apa yang kita cari, dunia adalah sementara. Sihat atau sakit itu pun adalah sementara. Segala yang kita cari adalah untuk menuju akhirat nanti. Memang kita dalam program Jom Kurus ini adalah journey yang sangat hebat. Journey yang Allah bagikan kepada kita untuk sebenarnya kita mensyukuri apa yang kita dapat. Untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah kerana pemberian ini adalah pemberian daripada pencipta kepada kita. Sebelum saya habiskan perkongsian saya ingin membacakan bait puisi yang pernah saya tuliskan kepada sahabat dalam TKO yang saya tulis sendiri ketika itu adalah untuk sahabat kegembiraan bersama, kerana journey ini saya bermula bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bermulalah journey yang sangat hebat, teristimewa buatmu sahabat-sahabat yang berada dalam ilmu pada malam ini. Buat sahabatku, pejamkan mata sebentar, pegang hatimu, tekad sedalam hatimu, ya Allah, kuatkanlah diriku, semangatkanku ya Allah, kerana aku ingin berubah. Semua ini adalah kerana milikmu ya Allah. Ambillah seberapa banyak ilmu yang akan kita pelajari. Jadikanlah ukhuwah fillah ini untuk dibajai dan disemai adalah kerana Allah. Gunakanlah akal kita sebaiknya untuk dikuasai. Kelak, kalau kita guna akal tanpa menguasai, kelak pasti tiada rugi. Jika satu masa nanti sahabatku terasa lelah, ingat, jangan sesekali menyerah kalah. Teruskan mengejar segala impian dan big why kita tadi. Don't quit. Kerana apa? Mereka yang sabar pasti akan menang dan mereka yang tenang akan diberikan kemenangan. Doa kami buat semua untuk kalian sentiasa disemat. Inilah journey yang sangat indah. Ikhlaskan dan yakinkan diri semua. Kelak pasti temui makna kebahagiaan yang dicari. Carilah akhirat. Carilah sesuatu dalam diri kita. Apakah big why kita? Apakah mindset kita? Adakah ia cukup untuk segala-galanya? Ada dalam diri semua, dalam diri sahabat semua. So, saya minta maaf sekiranya sesuatu yang terkurang. Saya harap sesuatu yang bermanfaat kepada sahabat semua. Inilah journey saya, journey yang sangat hebat. Journey yang luar biasa yang Allah aturkan dalam diri saya. Pada malam ini, kita tekadkan dalam diri kita, maafkanlah sesiapa.
belajar sesuatu, dan bila belajar sesuatu itu, kita kongsikan kepada orang lain. Tadi awal saya cakapkan, kita tak tahu kebaikan apa yang Allah akan ambil, manfaat apa kebajikan yang Allah akan ambil. Sebarkanlah seberapa banyak ilmu yang ada supaya memberi manfaat kepada orang lain. Bukan ilmu tu hanya untuk kita, ilmu tu adalah hak milik Allah untuk kita sampaikan kepada orang lain. Inilah perjalanan saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. So itulah sahaja kisah saya. Semoga kisah ini mendapat satu manfaat kepada semua. So, saya serahkan kepada tim yang berkaitan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua kerana memberi perhatian anda kepada saya. Alhamdulillah. Allah, tabarakallah, luar biasa perkongsian daripada Bang Faz kita. Siapa yang rasa perkongsian Bang Faz macam tak cukup? 1 jam berlalu macam 15 minit je rasanya. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? Rasa macam nak dengar lagi. Ya Allah, saya rasa macam cepatnya pukul 10.30 macam tu. Okay, so Masya Allah, tabarakallah, Haris Energy, seriously. Terima kasih banyak Bang Faz mencari kebahagiaan dan akhirnya bertemu di dalam. Tadi soalan, kalau ada soalan boleh type dekat ruangan chat dan saya akan bacakan. Okay? Kalau ada soalan tadi, ada yang bertanya dengan saya sebelum saya keluarkan soalan ni. Boleh Bang Faz saya bagi beberapa soalan? Boleh, insyaAllah. Okay. Tadi Bang Faz tadi cakap rasa macam nak keluar, nak buat sendiri. Ketika rasa macam nak stop lah sendiri. Dan saya rasa memang ramai yang orang yang rasa macam tu, betul tak? Bila dah buat 2-3 bulan rasa dah pandai, lepas tu rasa nak buat sendiri. Dan apa yang Bang Faz rasa macam tu dan macam mana Bang Faz cover balik? Macam mana Bang Faz masukkan diri semula, counter balik perasaan tu, dan apa yang Bang Faz buat selepas tu? Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Pada peringkat awal saya bayar untuk masuk pada peringkat awal tadi adalah saya dah set dah hanya sebulan sebenarnya untuk saya, sebab waktu tu saya merasakan skeptikal dengan apa yang saya ambil dan saya seumur hidup saya tak pernah ambil sesuatu untuk, dan saya tak percaya dengan apa yang saya ambil ini boleh menurunkan berat saya. Sebab saya rasakan penurunan berat perlu proses senaman, exercise sahaja. Tapi benda tu sebenarnya something yang luar biasa sebenarnya daripada pemakanan kita, dan juga 20% exercise tu yang memberikan sesuatu yang amazing result saya. Saya pernah masuk Jom Kurus 1 Malaysia. Saya pernah masuk exercise kat gym. Tetapi hanya turun sekejap saja dan akan naik semula dan tak ada maintain kat situ. Tapi bila dah sampai satu tahap, sebulan bila saya drop 10 kilo tu tadi, saya rasa kenapa aku nak hentikan benda ni sedangkan memberi kebaikan pada diri saya sendiri. Dan waktu itulah yang saya cakap tadi is spectacular tu yang saya pergi. Hanya untuk saya tahu apa yang saya guna, produk apa yang saya guna tu tadi. Bila saya dah tahu produk yang saya guna ni tadi, dan amazingnya daripada produk yang saya dah tahu, oh ini produk dia, tetapi ada sesuatu iaitu bukan setakat produk, kita akan mendapat sesuatu rezeki yang Allah akan bagi. So itu yang membuatkan saya kata dalam diri, oh saya kena tahu lagi. Kenapa Ustaz Azman bertahun-tahun dalam ni? Kenapa boleh 13 tahun dalam dunia ni? Kenapa Dila bertahun-tahun? So benda tu yang buat saya oh saya kena stay untuk saya tahu lebih lagi. Dan disebabkanlah semangat tu datang bila perubahan tu ada. Saya tanya kat ibu saya,
mak, apa perubahan yang ada? Mak saya menjawab, banyak perubahan dalam diri saya. So perubahan itu adalah perubahan positif. Dan bila benda yang positif berlaku dalam diri saya perlu stay, saya kata kat sini. So that's why pada Februari 20 tadi saya tulis never quit, don't quit dalam diri saya sehingga hari ini saya akan tetap dalam perjalanan dan journey ini. Itu yang saya punya tekad. Bila saya buat sesuatu, saya akan buat sesuatu yang bersungguh-sungguh. Saya hanya pegang ini adalah perintah Allah. Allah dah mengaturkan kita untuk buat. Kita buatlah dengan bersungguh-sungguh. Itu yang saya punya tekad dan tekad itu saya akan pegang sampai hari ini. Okay, ada soalan lagi? Okay. So, ya Allah, terinspirasi sangat-sangat. Betul. Thank you untuk jawapan tu. Memang mendalam sangat-sangat. Okay. So, ada lagi soalan? Okay, sebelum saya tanya soalan-soalan tu, saya bagi soalan yang tersimpan ni sekejap Okay, Bang Faz turun 40 kilo dalam masa 4 bulan, betul? Wow, luar biasa, sangat-sangat. So, apa rahsianya tu sebenarnya? 4 bulan 40 kilo, Allah rasa macam amazing tau, seriously. So, apa rahsianya? Macam apa yang Bang Faz buat tu boleh turunkan 40 kilo dalam masa, ada yang tanya sebulan 10 kilo ke? Ada yang tanya macam tu. Alhamdulillah, jawapan dia betul. Sebulan saya turun 10 kilo, bulan kedua 11 kilo, bulan seterusnya dalam 10. So perjalanan tu hanya apa saya fikir dan saya buat pada ketika itu, saya memang fokus pada, saya ikut apa yang coach saya cakap, memang follow rapat-rapat, saya ikut apa yang meal plan yang ada. Pada bulan pertama sebenarnya saya buat hanya sekadar main sahaja. Saya buat, saya ada bekal saya pergi office, saya bawa bekal saya sendiri. Itu ada dalam slide yang lain sebenarnya. Tapi saya bawa bekal saya, bawa makanan saya nak pastikan bila saya dah bayar, duit tadi saya bayar untuk saya punya kesihatan, saya perlu selesaikan, saya perlu not game over lagi, belum game over. So bila saya kata, bila coach kata kita buat kita dapat, setiap malam ada semangat, ada support daripada tim, kita buat sama-sama, kita makan sama-sama, masing-masing share. So waktu itulah perubahan dalam diri saya, oh aku kena buat yang sama untuk dapatkan result yang sama. Aku perlu share, aku perlu buat, perlu snacking, perlu buat ini, perlu ikut meal plan, perlu buat exercise. So waktu saya masuk November 2020 tu, dalam peringkat awal PKP yang last year tu, saya buat selepas subuh saya dah keluar dah. Waktu itulah saya kata dalam diri saya, selepas subuh saya keluar daripada rumah untuk exercise. Waktu tu saya tak pergi lagi kelas tadabbur, tapi saya pergi exercise, tapi saya buka dan saya dengar tanpa saya buka video. Saya pergi, saya dengar saja, dan tapi saya sibuk dengan exercise waktu tu. Dan turun 10 kilo lagi, turun 10 kilo tadi. Dan bila saya kata, saya cakap dekat dalam saya punya new coach ataupun saya punya coach, saya kata, kalau kita nak exercise, keluarlah sebelum subuh, selepas subuh tu tadi, kerana sebelum matahari terbit. Saya katakan itulah biar matahari jealous kat kita. Biar matahari rasa setiap hari dia je keluar. Setiap hari Bang Faz je ada dekat luar sebelum aku terbit. Saya kata itulah waktu awal yang saya kata. Aku keluar sebelum matahari terbit untuk dapatkan energy, highest energy tu tadi. Pada bulan pertama, bulan kedua, saya buat yang sama. Saya naik, semua exercise saya buat, cycling saya buat, senaman saya buat. Dan sebenarnya bulan kedua Rejab Syakban adalah bulan yang merubahkan saya. Saya memang puasa agak penuh sebenarnya Rejab Syakban tu tadi. Bila saya dah dapat tadi kemanisan Allah berikan, saya mula puasa. Dan alhamdulillah dengan puasa tadi sebenarnya membantu kita. So saya dan sehingga hari ini saya masih mengamalkan Isnin Khamis. Kuncinya dekat Isnin Khamis dan juga Hari Putih yang baru saya tahu sebelum ni. Yes, saya daripada sekolah agama, tapi saya tak tahu pun benda-benda ni semua. Dan saya jumpa dalam ni, saya amalkan puasa sunat. Saya amalkan apa yang ada tadi adalah antara yang membantu untuk saya turun berat tu tadi. Dan ingat, bukan kita berpuasa tu untuk penurunan berat. Kita ikhlas adalah buat untuk Allah tu tadi. So itulah
kunci penurunan saya daripada 10 kg turun 10 kg lagi 10 kg lagi 10 kg lagi. Dan dalam program kita ada program booster atau detox, dia panggil booster. So ambillah, masuklah program tu. Saya rasa amazing untuk kita merasa mencuci sesuatu dalam perut kita. So benda itulah. Dan saya tak pernah miss dalam tempoh 6 bulan, tak pernah miss pun booster yang saya buat. Itulah jenis saya. Apa yang perlu saya katakan short answer adalah follow meal plan, ikut nasihat coach. Ingat, kalau kita buat kita dapat, mindset kita, apa kita nak BY kita tadi, kita nak sesuatu result, kita kena buat. Bukannya kita nak tapi kita tak buat. Kalau kita nak tapi kita tak buat, takkan dapat. Okey, dengar tu semua. Okey, mendalam tu sangat. Okey, so kuncinya saya nampak, yang saya dapat, follow meal plan. Betul, follow meal plan. Yang paling penting yang saya nampak, betul-betul Bafas ni kuat berpegang betul, follow cakap coach. Betul tak? Follow cakap coach. Dan senaman yang ketiganya, yang keempat tadi, booster. Tak pernah miss booster. Booster kita akan datang, kita nak sampai booster ni kan lagi beberapa hari nanti ni. Okay, so yang lain yang masuk booster jangan berhenti sampai kita dapat ideal. Sangat penting. Sangat penting. Kenapa booster tu, Bang Faz? Kenapa booster? So bagi saya, permulaan saya sebenarnya bila kita dah tahu booster tu sebenarnya ada benda yang lebih mendalam yang perlu kita tahu sebenarnya. Dan kalau bukan setakat untuk kita menyucikan dalaman kita, kalau kita fikir orang di luar sana masih struggle untuk mencari makanan, masih struggle untuk mendapatkan sebutir beras kan. Tapi bagi saya kalau kita menginsafi diri, kita still makan booster tu, kita still makan pun shake kita. Tapi benda yang lebih tu kita merasai kelaparan hanya sebentar, 3 hari tu sebenarnya. Tapi daripada segi saintifik, fizikal, kita menyucikan usus. Tapi ada dalaman bermakna yang ada dalam yang saya ambil. Kenapa saya kata aku kena buat benda ni walaupun dah ada ideal. Ada je coach tanya saya, kenapa Bang Faz masih buat sedangkan Bang Faz dah dapat dah result. Saya buat sebab saya rasa saya nak menginsafi diri, merasakan betapa orang yang struggle di luar sana, dan saya dalam keadaan saya dapat lagi makan shake tadi. Kita ambil sesuatu yang realisme yang ada dalam story itu tadi, yang untuk kita jadikan satu keinsafan dalam diri. Bukan setakat kita menyucikan usus kita, ada sesuatu. Dan itulah yang saya pegang, saya buat, dan saya support tim saya untuk buat booster. Buatlah booster tu saya kata. InsyaAllah akan ada penurunan. Dan dengan booster, saya boleh turun sekali 5 kilo atau 3 atau 4 kilo. Sangat amazing. Luar biasa, 5 kilo. Wah, luar biasa. Okay, so guys semua yang ada peserta kat dalam ni semua 80 lebih orang ni, jangan lupa booster. Lepas tu mesti ramai tanya. Ada yang tak tahu booster tu apa kan, mesti tanya apa booster, apa booster. Tapi kita kat dalam group semua kita dah terangkan booster. So ramai masuk booster, mesti boleh turun berat ID cepat. So dah nampak dah. Okay, so masa mencemburui kan, okay, saya nak tanya, ada beberapa soalan lagi ke sebenarnya kat situ. Kalau tengok, okay, berapa volume point bulan lepas Bang Faz? Ada yang tanya. Volume point sebenarnya saya bab technical ni sebenarnya saya baru, alhamdulillah saya belajar sedikit. Alhamdulillah perjalanan saya dah faham benda ni dengan ilmu yang ada dalam Herbalife, dalam TKO. Bulan lepas dalam 5,500 dan 5,500 saya berdoa lah akan terus kekal. Saya berdoa lah untuk lebih daripada 10,000 BP sebenarnya. InsyaAllah saya doakan kepada semua untuk dapat yang highest kan, insyaAllah yang mana yang lebih. Kita meminta dan berdoa. Tapi alhamdulillah apa yang Allah bagi itu adalah rezeki kita. Ya insyaAllah. Yang penting kita usaha. Banyak atau sikit tu insyaAllah akan ada. Dan bulan lepas ada 5,500 lah. Dan insyaAllah bulan ni saya akan struggle lagi. Bulan ni kami difahamkan yang Bang Faz last cut untuk World Team, betul? Betul.
Ramai-ramai kita doakan, kita type ruangan dekat ruangan komen Bang Faz last card voting bulan ini dan voting bulan ini dengan highest volume point, highest NC, highest energy. Okay, so ada beberapa soalan lagi Bang Faz. Boleh Bang Faz? Boleh jawab soalan lagi? Boleh. Okay, Bang Faz full time ke buat Herbalife ni ataupun masih lawyer? Dan sebenarnya kenapa? Apa cara yang Bang Faz, saya tambah sikit, apa cara yang Bang Faz lakukan dengan berkongsi dengan orang? Macam mana cara Bang Faz berkongsi dengan orang? Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya saya masih full time bekerja. Saya dah decide sesuatu lah dalam hidup saya. Apa yang saya cakap tadi, journey saya dah decide. Dan insyaAllah saya akan, yalah tadi saya kata darah hijau dah mengalir dalam, saya akan buat ni secara full time. InsyaAllah akan hadir. Doakanlah sahabat, doakan. Dan apa yang saya buat adalah saya berkongsi. Saya kata tadi, kita berkongsi manfaat. Kisah kita adalah kisah yang sangat istimewa. Kisah Coach Dila adalah kisah Coach Dila. Kisah saya adalah kisah saya. Saya sharekan kisah saya kepada kawan-kawan, COI saya. Mereka bila melihat kepada perubahan, apa yang kita buat, apa yang berlaku dalam perubahan diri, kita sharekan. Tadi saya kata, forgive, learn and share. Sharing, keep sharing every day, walaupun sikit. Kita katalah, teruskan tersenyum. Sebab apa, dalam dunia Herbalife ni, life kita, style kita, lifestyle kita itu adalah story yang perlu kita ceritakan. Dulu memang saya suka bercerita tanpa dibayar. Sekarang bila kita bercerita, masuk dalam sharing, Facebook, IG, TikTok, apa yang ada, YouTube sekalipun, akan dibayar. Dan kita berniat duit yang kita dapat tu tadi untuk kita memberi kepada orang lain. Itu namanya perniagaan. Perniagaan adalah memberi kebajikan, memberi kepada orang lain. Sebab apa? Allah kata, Allah tidak akan memberi sesuatu yang kita nak, tapi Allah akan berikan sesuatu yang kita perlukan. Apa yang kita perlukan? Misalnya kita menjaga ibu bapa kita. Kita ada adik-beradik kita yang susah. Kita ada rumah anak yatim. Dengan pemberian duit tu tadi, Allah bagi tadi, sebahagian tu tadi kita dermakan, infakkan. So Allah akan kata, ini keperluan khalifah aku ni, hamba aku ni. Aku akan bagi. Itulah. Tapi dengan apa? Tapi dengan usaha kita. Kita kena sharing apa yang kita ada. Kita kena sharing apa yang kita buat. Walaupun setakat kita macam Coach Dila dengan Ustaz Azrai bermain skipping. Saya selalu tengok dalam video. Itu memberi inspirasi pada saya dan memotivasikan diri saya. Sekiranya benda tu memberi manfaat pada orang lain dan orang lain buat, Masya Allah, benda tu akan menjadi satu perhitungan di akhirat. Allah akan lihat, insyaAllah. Itulah yang saya buat, sharing je, insyaAllah. Maksudnya Bang Faz sharing. Kalau saya tengok memang dekat media sosial, satu hari Bang Faz sharing lebih daripada 4 posting kan, 5, 6 kadang-kadang. Betul tak? Hari ni kurang fokus kepada BFCO. Sebab semalam book review, hari ni terus buat dia. Thank you very much. Semoga melipat gandakan usaha. Amin ya Allah, amin. Murah, luaskan rezeki Bang Faz dan semoga memberi manfaat kepada ramai orang yang mendengar malam ni, yang mencari sesuatu, yang mencari diri, yang mencari kebahagiaan. Okay, dan saya sendiri pun sebenarnya banyak yang saya belajar. Mencari redha Allah sangat-sangat penting, dan yang memang sangat-sangat terkesan bagi saya, journey dalam Herbalife ni. Kita banyak team, tapi yang saya nampak Herbalife is special. Darah hijau, betul tak tadi darah hijau? Lagi yang kalau ditulis memang katanya memang boleh keluar darah hijau. Okey, dan insya-Allah saya rasa Bang Faz baru 6 bulan pun rasanya dah mengalir darah hijau di dalam diri. Okey, ada lagi satu soalan yang saya nampak tadi, berapa income bulan lepas dengan Herbalife? Boleh share? Alhamdulillah.
secara part time dan saya tak terfikir akan dapat apa yang Allah hadirkan dalam akaun saya. Kalau saya kira balik, Allah hadirkan pada bulan pertama, saya join benda ni bulan ketiga. Bulan ketiga saya dalam ni, saya dah boleh mendapat 1,200. Siapa nak bagi? 1,200 tu saya rasa macam duduk saja, buat share, orang masuk dan saya dapat sesuatu. Dan bulan keempat alhamdulillah naik kepada 4,000 lebih, 4,000 dan last month adalah 4,500 kan. Dalam bagi saya bukan jumlah tapi kemanisan yang telah kita buat tadi. Allah bagi something tu, bagi saya duit tu saya tak usik pun sebab saya masih ada sesuatu. Tapi saya kata duit yang ada tadi saya kata memberilah untuk sesiapa. Dan itulah income yang saya dapat bulan lepas adalah 4,500. Dan bagi saya itu adalah rezeki yang Allah bagi, alhamdulillah. Ya, kita sebagai hamba kita akan berusaha untuk dapat yang lebih banyak lagi kan. Untuk apa? Ingat niat kita tadi, ya Allah bagi aku rezeki limpahan air zam-zam yang tidak pernah putus untuk aku memberi lagi kepada makhluk, kepada orang yang lain. Ya Allah, doalah dengan jelas kepada Allah supaya Allah dengar doa kita. Walaupun bukan Allah makbulkan sekarang, insya-Allah Allah akan makbulkan bila tepat pada masa dia, insya-Allah. Terima kasih. Betul. Okey. Okey, last soalan. Mula masuk jadi member 25% maksudnya soalan ni mungkin ditanya bermula dalam bila kita kan mula 370 betul? Lepas tu Bafas mula untuk sharing dengan orang tu mula dengan 20% ke 35% atau 42%? 25%. 25%. Wow. Dah start sharing dengan orang? Dah start. Luar biasa. Masya-Allah. Okey, so kat sini ramai 25% kan, so boleh start sharing dah. Dah boleh start sharing. Tak kira berapa pun kita turun, banyak ke sikit, yang penting kita bersyukur. Betul tak Bafas? Yang penting kita bersyukur, kita share dengan orang apa je pun yang kita buat. Macam Bafas, apa je pun yang saya nampak, apa yang Bafas buat dengan plating, dengan apa aktiviti-aktiviti Bafas semua kita kongsi, kita cakap betul tak? Kalau sebelum ni kita scroll juga dekat FB, media sosial, tapi kita tak dapat apa-apa, betul tak? Betul. Sekarang ni kita bercakap dengan orang, kita dapat something dan kita memberi manfaat kepada orang dan manfaat kepada kita juga sebenarnya. Yang penting kita sesuatu yang saya nampak, sesuatu yang sangat berharga yang kita beri kepada orang. Okey, ada orang DM saya ni bagi soalan. Oh, banyak soalan ni. Soalan saya pun sama, tercari-cari. Okay, saya baca Bafas boleh dengar Saya pun sama, tercari-cari dalam hidup dan Big Y sama. Sebenarnya Big Y ini ialah orang atau matlamat? Okey, minta Bafas jawab. Contoh Big Y ialah mak kerja untuk balas jasa mak. Kerana mak ialah redha Allah untuk tiket masuk syurga. Nak kerja kuat perlu sihat. Kurus sebab nak solat tanpa kursi. Betul ke macam tu? Dia nak tahu. Sebenarnya Big Y ni untuk diri kita ke ataupun untuk seseorang untuk capai matlamat ni? Okey, Bafas boleh jawab. Big Y boleh jadi untuk diri kita. Big Y boleh jadi untuk orang lain. Big Y kita. Contoh tadi macam dalam dia punya statement tadi. Kita membuat sihat untuk siapa? Kita kata ni lah Big Y aku untuk aku menjaga ibu aku satu hari nanti. Kalau aku tak sihat, siapa nak jaga tu? Itu untuk diri kita. Tapi Big Y lain yang boleh ada untuk kita membantu ibu kita, untuk kita memastikan keluarga kita sihat. Kita nak merubah, Big Y boleh jadi untuk diri kita ataupun orang lain. Macam mana Big Y? Aku berusaha untuk menjadi fit atau lebih kuat adalah untuk memberi manfaat pada orang lain. Okay. Itu adalah Big Y. Big Y boleh jadi untuk anda, Big Y boleh jadi untuk orang ketiga atau Big Y boleh jadi untuk keluarga kita sendiri. Sebenarnya Big Y itu besar. That's why saya kata tadi, Big Y adalah jawapan dalam diri anda. Ada Big Y, ni koci saya adalah untuk mendapatkan zuriat. Ada untuk memakai pakaian ibu dia, arwah ibu dia
Itu yang paling saya sedih. Waktu tu dia kata untuk pakai pakaian ibu dia, arwah ibu dia yang ibu dia bagikan kepada dia. Dan itu Big Y, saya rasa Big Y yang sesuatu yang amazing. Saya kata dia, you kena buat sampai you dapat pakaian arwah yang ibu you sampaikan ni. So benda tu sebenarnya Big Y itu adalah jawapan dalam diri anda, sama ada untuk diri anda sendiri, untuk orang lain atau pihak ketiga. So benda tu, dan itu adalah matlamat juga. Matlamat apa yang anda nak buat adalah sesuatu yang boleh dicapai. Big Y yang boleh dicapai. Okay, so thank you kepada yang bertanya, harap menjawab soalan anda. Okay, so dah hampir pukul 11. Tak sedar kan? Tak sedar betul tak? Dah hampir pukul 9 dah. Okay, so saya rasa banyak sebenarnya kalau kita nak buka lagi soalan, memang banyak sebenarnya, betul tak? Okay, tapi sangat-sangat memberi inspirasi kepada Bang Faz. 4 bulan 40 kilo dan ideal, betul? Ideal, berat ideal, dan daripada seorang perempuan, walaupun saya nampak Abang Faz kata part time, tapi sebenarnya apa yang saya nampak dan mungkin orang lain saya nampak, sebenarnya Abang Faz melakukan Herbalife ini secara full heart, betul? Yes, walaupun part time, full heart. Bila full heart, apa pun yang kita lakukan, kita tak kisah. Sebenarnya apa pun yang kita buat tak kisah kita ni buat apa. Dia bukannya kerana kita busy ke, kita apa ke, tak ada. Yang penting bila kita full heart, kita akan lakukan dengan sepenuh hati dan segala apa pun yang kita lakukan akan menjadi kenyataan. Itu je yang penting saya nampak. Apa yang kita buat adalah full heart. Okay, so harap yang lain-lain dapat mendapat inspirasi. Okay, so thank you Bang Faz, thank you very much, thank you so much. Saya rasa ramai sebenarnya yang nak bertanyakan soalan, mungkin nanti boleh DM, boleh tengok pada FB Bang Faz, Muhammad Fazli Adnan, betul? Muhammad Fazli bin Adnan, Fazli Adnan, boleh tengok, boleh dapat inspirasi, boleh dapat motivasi dekat dalam tu juga. Saya selalu follow, saya selalu komen. Dah baca komen tau, baru dia akan dapat. Saya suka follow, saya akan menjadi orang yang pertama. Biasanya orang-orang awal saya akan tengok untuk like, komen. Bila kita like, komen, maksudnya benda tu dia dapat tau. Kita akan terima sesuatu pada diri kita. Okay, so Alhamdulillah, harap dapat mendapat inspirasi, motivasi dan manfaat kepada anda semua. Okay, so itu saja daripada saya. Okay, kita balik kepada MC kita, Muhammad mana orangnya, Syam? Okay, terima kasih Bang Faz. Alhamdulillah, sharing dah amazing, sharing malam ni. So saya pun dapat sesuatu lah dari segi DIY. So macam Abang Faz sharing kan perjalanan travel tu. Itu salah satu big why saya. Saya seorang yang suka travel juga. So tengok, bestnya pergi travel kan. So Alhamdulillah, so harap pada semua yang join pada malam ni punya event dapat sesuatu, dapat jadikan apa yang Bang Faz sharing ni boleh kita amalkan dari segi kita punya macam bangun tajuk. Macam saya pun, betul Bang Faz, macam sebelum ni kadang kita tersedar tapi kita tak buat. Tu terfikir kan, kita sedar Allah dah bangunkan kita tapi kenapa kita tak lakukan. So thank you juga buat Ustaz Azman dan Ustaz Zama kan. Saya pun setiap pagi join, walaupun pagi saya kerja, saya join juga, dengar pakai earphone, semua dengar apa kelas ngaji, so amazing. So jangan lupa, okay, kita ada sedikit promotion untuk hari ni, malam ni. So jangan lupa pada semua yang ada malam ni yang baru first time join, jangan lupa join kita punya kelas ngaji. Okay, so nanti Kak Dila ada masukkan link kelas ngaji kita setiap Isnin, Rabu dan Jumaat. Serius, kalau macam kita ni seorang yang tak sempat nak buka Al-Quran tu, join dulu kelas ngaji. Buka hati tu. Macam kadang kita ni busy, pagi-pagi dah kejar dunia kan. So apa kata kita selarikan, kita kejar dunia, kita kejar akhirat sekali, insya-Allah urusan kita dipermudahkan. Okay, so jangan lupa kita punya team dah masukkan link kelas ngaji, so boleh klik, so boleh join. Boleh Ustaz Azman Alhamdulillah, lama tak jumpa Ustaz Azman ni.
Saya rasa happy sangat malam ni dapat, walaupun dapat tengok dari jauh je. Okay, Alhamdulillah. So jangan lupa Isnin, Rabu dan Jumaat join. Serius, pagi-pagi dah dengar suara merdu Ustaz Azman dan Ustaz Zamal. Rasa happy sangat kan. Join, tak rugi, serius. Okay. So seterusnya, okay, esok kita ada ni ada tetamu istimewa dalam kelas ngaji kita. Brand new Get Team. So join, serius. Luangkan masa anda pukul 7 pagi sampai 7.30. Okay. So seterusnya, the best part satu lagi, kita nak ada promosi. Okay, promosi botol. Okay, so pada semua ahli baru yang belum lagi supervisor, so yang 25%, 35%, 42%, okay, so grab this promotion. Okay, buat pembelian. Okay, kan kita dah nak, maksudnya kita nak konsisten, kita nak istiqomah. Okay, siapa yang melakukan 150 PV akan dapat 1 botol dan 300 PV akan dapat 2 botol. So sangat cantik warna merah ada, warna biru ada. So grab this promotion. Siapa yang tak faham jangan risau, tanya coach anda. Okay, serius, sangat berbaloi. Okay, and last kali kita punya promotion malam ni sebelum kita akhiri adalah apa tu? Okay, kita ada lagi Jun dan Julai untuk bestnya yang belum supervisor ni kan. So dapatkan ni untuk prepare korang punya masakan. Okay, ada sudu kan, ada pisau tu, so sangat cantik. So kalau siapa yang tak jelas dan tak faham jangan risau, tanya saja coach anda sebab coach anda akan guide anda untuk dapatkan this promotion. Sangat cantik. Okay, next promotion kita adalah yang paling best sekali. Yes, ini yang kita tunggu-tunggukan. Tinggal lagi seminggu kan. Seminggu lagi kita akan jumpa Extravaganza 2021. Wow. Okay, so kita tengok video ni. Extravaganza. This event, we will share our journey and learning on recruiting and developing active members. Can't wait to see you at the Extravaganza. See you there. Okay, Kak Dila, video ya. How are you, Asia Pacific? I'm Hasrina. I'm Nasir. We are from Kuala Lumpur, Malaysia. You are invited to join us at FX Extravaganza. This event, we will share our journey and learning on recruiting and developing active members. Can't wait to see you at the Extravaganza. See you there. Okay, sabar je, kita ada cabaran sikit. Biasalah nak berjaya ni banyak cabaran ni. Okay. So ada Abang Zrai untuk video Extravaganza? Tak ada video tak ada. Okay, so tak apa. Untuk information yang saya boleh dapat ni, okay, siapa yang belum join, so siapa yang baru first time, mungkin join kelas join event pada malam ni, teringin nak tahu apa itu Extravaganza, katanya masih sempat lagi untuk membuat pembelian tiket. Okay, so boleh tanya pada coach anda. Okay, spend masa Sabtu Ahad untuk event yang sangat luar biasa Asia Pacific. Okay, 23. Okay, Jumaat Sabtu Ahad 23, 24, 25. Okay, minggu depan. Sangat-sangat berbaloi. Kalau dulu macam kita orang nak pergi ke event Extravaganza ni kena spend more than 1,000 ke 2,000 sebab dulu kita travel kan Kak Dila, pergi Bangkok, kita pergi Singapore. So sebabkan MCO, kita just hanya saja di depan untuk online saja, virtual Extravaganza. So boleh tanya coach anda macam mana nak beli tiket Extravaganza ni. Serius, sangat-sangat berbaloi. Okay, untuk anda join, spendkan masa hujung minggu anda sebab kita tak boleh ke mana-mana. Kita masuk kelas, kita change mindset, kita jadikan mindset kita yang baru untuk dapatkan kita punya goal yang baru. Okay, ada lagi promotion Kak Dila? So okay, tak ada. Okay, sudah habis. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang join event kita malam ini. Terima kasih tak terhingga, okay, kepada kita punya guest speaker yang sangat luar biasa, Abang Faz. Okay, nanti saya boleh add lah.
Abang boleh komen apa, boleh type kat komen tu IG apa nama, Facebook apa nama, sebab ramai sebenarnya yang nak join, nak follow Bang Faz tu. So boleh type, okay. So ramai-ramai follow Bang Faz, mana tu kita dapat sharing each other kan. Sebab berkongsi itu adalah rezeki juga, okay. Terima kasih juga kepada Ustaz Azman, kepada tim TKO, okay. So alhamdulillah, jumpa lagi the next event. Dan ingat sebelum tidur, set goal, set mindset. InsyaAllah kita jumpa esok pagi di kelas ngaji bersama Ustaz Azman dan Ustaz Zahma. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you team TKO. Thank you team Bampas. Thank you team semua. Thank you team FCO yang ada sama-sama dengan kita hari ini. Lebih 80 orang. Okay. So thank you very much. Semoga mendapat manfaat kepada anda semua. Okay. So alhamdulillah kita berakhir di sini semua. Bye semua. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Terima kasih. Countdown terus. Okay, saya countdown ya. Sekejap, okey. Okey, nak gambar semula, ambil gambar dulu. Sekejap, semula. Okay. Ambil gambar. Okey. Sebelum countdown, kita ambil gambar dulu. Ambil gambar. Ustaz Azman yang handsome dengan Ustaz Zahma. Tu je. Buka kamera, buka kamera. Glowing muka. Glowing. Okay, 1, 2, 3, muka 1. Okey, jap. Next. Okey, muka 2. Okay. Lamanya muka 2. Muka 2 lama Okay, thank you. Okay, terima kasih. Terima kasih semua. Okay, countdown terus. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Thank you, Lila. Semua, thank you.